Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvino Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Persiapan menghadapi pilihan raya umum ke-15 giat dilakukan. Persiapan menghadapi pilihan raya umum ke-15, PRU15 akan datang, giat dilakukan Gabungan Rakyat Sabah, GRS. Pengerusi Barisan Nasional, BN Sabah, Datuk Seri Bu Mokhtaradin berkata, GRS telah mengadakan mesyuarat persiapan PRU baru-baru ini bagi memastikan kemenangan calonnya di kerusi parlimen masing-masing pada PRU 15 kelak. Bagaimanapun, Bung yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah tidak menyatakan tarikh mesyuarat itu berlangsung. Bung berkata demikian kepada pemberita di Kota Kinabalu semalam selepas menyampaikan kad ucapan Selamat Tahun Baru Cina dan Limau Mandarin kepada wakil parti komponen BN. GRS terdiri daripada parti gabungan daripada Perikatan Nasional PN, BN dan Parti Bersatu Sabah PBS. Manakala BN Sabah terdiri daripada komponen UMNO, MCA, MIC dan Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS. Penjenayah alam sekitar akan dikenakan tindakan tegas dalam Op Gempur. Jabatan Alam Sekitar JAS Sabah giat menjalankan operasi gempur bermula bulan ini bagi menangani isu pencemaran alam sekitar di negeri ini. Pengarah JAS Sabah Amirul Arifin berkata melalui Op Gempur, JAS akan terus mengambil tindakan tegas tanpa berkompromi ke atas penjenayah alam sekitar. Tegasnya, Op Gempur ini dilakukan bagi memastikan pihak industri mematuhi perundangan alam sekitar ketika beroperasi. Di samping itu, ia juga bagi memastikan isu pencemaran alam sekitar terus ditangani oleh JAS Sabah secara konsisten dengan mematuhi norma baru. Menurut Amirul, kriteria premis yang diperiksa semasa Op Gempur adalah premis yang terletak di hulu takat pengambilan air atau lembangan sungai yang sensitif, serta premis yang sering diadu atau bermasalah dan premis yang menghasilkan beban pencemaran atau buangan berjadual yang tinggi. Pemeriksaan turut dilakukan ke atas premis yang dilesenkan oleh JAS serta premis yang beroperasi secara haram serta menyebabkan pencemaran. 4 anggota AADK didakwa memalsukan elaun perjalanan. 4 kaki tangan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK didakwa atas pertuduhan membuat tuntutan elaun perjalanan palsu di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu hari ini. Kesemua mereka berdepan 2 hingga 8 pertuduhan atas kesalahan membuat tuntutan elaun perjalanan yang membabitkan beberapa resit hotel palsu bernilai antara RM740 hingga RM3.621 pada 2017. Keempat-empat tertuduh Muhammad Aizat Roslan, Swaib Awang Daud, Razila Sahad dan Muhammad Hanif Juarib mengaku tidak bersalah. Keempat-empat tertuduh didakwa mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Kesemua kes dikendalikan pegawai pendakwa SPRM Clement Severinus. Hakim Abu Bakar Manat membenarkan kesemua tertuduh diikat jamin RM10,000 sehingga RM15,000 setiap seorang. Mahkamah juga mengarahkan kesemua tertuduh untuk melapor diri di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terdekat sekali pada setiap bulan. Saudara, kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah hari ini. Kerajaan negeri membenarkan aktiviti sukan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat berkuat kuasa esok. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata aktiviti sukan yang dibenarkan termasuk tenis, badminton,
pingpong, golf, gimnasium, dan sukan permotoran. Aktiviti memancing, operasi institut memandu, dan pusat latihan penerbangan turut dibenarkan dengan pematuhan SOP ketat. Sabah kembali mencatatkan peningkatan kes positif baru COVID-19 dengan 142 kes dilaporkan hari ini berbanding 132 kes malam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kini 50,997 kes. Masidi berkata, 3 kes kematian dilaporkan hari ini, iaitu 2 di Tawau dan 1 di Sandakan. Tiada kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Daerah Telupid bertukar dari zon kuning ke zon zingga. 173 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 1,367 pesakit sedang menerima rawatan. 24,504 bakul makanan telah diagihkan setakat ini di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Kejadian 8 penduduk kampung di pedalaman Sabah yang dikenakan kompaun RM1,000 seorang ketika dalam perjalanan membeli barang keperluan di Pekan Tenom 27 Januari lalu mendapat pembelaan pelbagai pihak yang prihatin. Selepas berita mengenainya tular di media sosial, naib Presiden Warisan yang juga adun melalap, Datuk Peter Anthony tampil membayar kompaun penduduk terbabit yang berasal dari kampung Anggalor. Seorang pengguna Twitter, Nur Fazlina Ramsa 40, turut berjaya mengumpul dana RM8,000 secara dalam talian untuk membantu penduduk terbabit. Nur Fazlina berkata hasil kutipan dana itu digunakan bagi menyediakan bakul makanan untuk diagihkan kepada 150 keluarga di kampung Anggalor termasuklah 8 penduduk yang dikenakan kompaun. Bantuan bakul makanan itu diagihkan oleh pasukan sukarelawan kepada penduduk kampung kemarin. Penduduk kampung amat gembira dan berterima kasih kepada semua pihak yang tampil dengan sumbangan ini. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM melaksanakan penghantaran 7,000 pek barangan makanan dengan berat keseluruhan 6,650 kilogram sumbangan Yayasan Ikhlas ke Sabah pagi tadi. Penghantaran itu menggunakan sebuah pesawat angkut A400M TUDM yang berlepas dari Pangkalan Udara Subang ke Kota Kinabalu jam 7 pagi tadi. Menurut kenyataan TUDM, antara barangan yang dibawa menerusi penerbangan itu adalah beras, bihun, minyak masak, tepung gandum, gula, biskut, dan makanan dalam tin. Barangan sumbangan kebajikan itu adalah untuk diagihkan kepada golongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19 di Sabah. Pesawat dikendalikan juruterbang Major Muhammad Syafiq dan pembantu juruterbang Kapten Muhammad Ridwan. Sebanyak 1,000 pek daripada 7,000 pek bekalan asas makanan itu akan diagihkan kepada golongan terkesan di Semporna, Tawau dan Lahadatu dengan jumlah sumbangan bernilai 1.4 juta ringgit. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salvinos Saribun.